Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam Jumaat penuh berkat, penuh rahmat, penghulu segala hari. Semoga kita terus memanjatkan segala doa-doa yang terbaik buat kita semua. Baik, hari ini anda terus bersama dengan kami lagi, Fahrin Ahmad dan juga Fatin Hamimah Yusof. Ya, terima kasih Fahrin. Sekian lama sebenarnya kan untuk kita kembali untuk hari Jumaat, kita kongsikan berkenaan dengan hikayat perkahwinan. Saya kira memang ramai kakak-kakak, makcik-makcik di rumah saya tak sabar nak tunggu hari Jumaat ni. Dia kata hari Jumaat ni macam kita pergi ke kursus kahwin sekali lagi. Oh, ya ke? awak bila cakap macam tu sebenarnya itulah, bila setiap kali hari Jumaat dia ramai yang ternanti-nantikan. Saya pakai baju warna apa, macam Abang Jamil Abang lagi Jamil, ke? itu risau. Okey. Tapi sesuailah dengan hari Jumaat ini, di mana kita mengharapkan segala yang terbaik buat kita semua, termasuklah dalam kehidupan kita, khususnya rumah tangga. Baik, hari ini hikayat perkahwinan suatu topik yang saya kira cukup menarik untuk kita terus bincangkan, walaupun dalam santai pastinya ada peringatan dan juga pengisiannya, Fatin. Tapi sebelum tu, saya nak tanya pada Fatin. Alamak. Awak kalau kat rumah, walaupun saya tahu awak wanita dan ibu yang bekerja, tapi awak rasa apa kerja-kerja rumah yang awak patut buat, tak patut buat? Oh, saya buat semua. Buat semua. Suami saya sebagai pembantu. Maksudnya kalau saya tak sempat, kalau saya dah basuh kain, tak sempat nak jemur sebab saya dah pergi kerja, dia tolong. Kalau dia macam kata... Okey, tak. Tapi secara hakikatnya, saya juga nak tanya kepada para penonton, kerja rumah ni sebenarnya tanggungjawab siapa? Kerana secara orang kata... pemikiran kita ataupun budayanya lah, selalunya orang kata isteri kena buat semua kerja-kerja rumah, lelaki kena relax. Tapi semalam saya tengok dekat TikTok, saya dah sharekan di Instagram, isteri hanya perlu melahirkan anak, melayan suami dan juga buat yang terbaik untuk keluarga. Kerja rumah ke, cari nafkah ke, semua suami punya tanggungjawab. Urusan suami. Ya. Okey, baik. Saya pasti apa juga kita bincangkan ataupun kita bicarakan ini, ramai di antara mereka juga di luar sana, pasangan suami isteri, baik yang duduk di rumah, yang jadi suri rumah ataupun kedua-duanya bekerja, pasti ada pendapat masing-masing. Jadi kongsikan bersama kami di Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan juga Instagram kami WHI TV3. Ya, kerja rumah tanggungjawab siapa? Kita akan kupaskan selepas ini bersama dengan 3 tetamu kita. Anda jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Seronok nanti. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Aku help me now. But mommy, Emily. Help me now. Masih. Oh, sayang. Bella? Imran? Mana? You bersihkan rumah Baguslah tu. You? You, I ada beli lauk. I letak kat dapur Baju I dah masam ni, nanti tolong basuhkan, okey? Nampak? Yang hujung tu dia marah. Betul ke sebenarnya tu? Tak. Saya terbayangkan itu yang awak kat rumah. Eh. Bukan
Tak, bukan. Sebab apa dia penat. Kita kena faham kadang-kadang wanita ni penat bekerja. Kejap lagi kita akan buat benda tu. Tapi itu sebenarnya kita nak kongsikan hari ini. Kerja rumah tanggungjawab siapa? Suami ke, isteri ke atau kedua-duanya? Okey, betul. Saya nak membuka perbincangan kita pada hari ini dengan kalaulah kita selalu dikatakan bila berkahwinan tu kan, okey, jaga makan suami, masakkan untuk dia, lelaki keluar punya nafkah, pastikan segalanya dah tersedia. Tapi mungkin juga keadaan ini juga sudah berubah dan memerlukan saling memahami ataupun adakah perkara ini perlu ditulis atau dikomunikasikan. Wow, saya suka ayat tu. Ditulis dan juga kena kadang-kadang bila kita tak lah. cakap, tak faham-faham sendiri, itu yang jadi gaduh. Betul. Dan hari ini kita nak kenalkan 3 tetamu kita. Saya rasa ni Rio kejap lagi studio ni. Kita bersama yang di hujung sana tu. Hari ini dia berpakaian purple. Kita bersama dengan Amir Idris. Ya, betul. Sihat? Hampir-hampir nak suit Melayu. Tapi takkan. Tak Kalah Abang Jamil nanti. Dan juga kita bersama dengan pasangan yang sweet lagi romantis ini, serba merah jambu kedua-duanya. Aini Ros dan juga Amirul Hafiz. Apa khabar? Khabar baik. Baik. Terima kasih. Dia biar isteri dia cakap dulu. Betul, nampak dia punya Nampak gentleman baik, dia. A+. Okey. Amirul, Ain apa khabar? Baik. Baik. Okey, gurau je. Suka buat Okey, itulah sebenarnya kita nak mulakan dengan Cik Min dulu lah terlebih dahulu berkenaan dengan topik kita. Kerja rumah. Kita nampak macam simple, kerja rumah tugas siapa? Seorang macam mestilah tugas isteri. Tapi di sebalik tu kadang-kadang kita tak tahu hakikatnya siapa punya tanggungjawab ni. Isu ni kita kena tengok pada 3 dimensi. Dari sudut budaya dan adat masyarakat. Kedua dari segi undang-undang, ketiga dari segi agama. Cantik. Okey, dia gini. Sebelum kita pergi suami ke isteri, suami ni kewajipan dia 3 benda. Makan, malbas, mat'am. Makan ni bukan makan. Makan ni dia menyediakan tempat tinggal untuk isteri. Mat'am sediakan makan, malbas sediakan pakaian. Sebab tu haram suami ambil duit isteri untuk bayar bil elektrik. Haram suami ambil duit isteri untuk bayar kereta. Sebab kewajipan suami itu dia. Cari rezeki, bagi makan, bagi tempat tinggal dan juga bagi pakaian. Disebabkan itulah kena ada timbal balas. Maka isteri kerjanya apa? Asasnya isteri adalah untuk mendidik anak-anak. Timbul persoalan. Persoalan tadi tentang kerja rumah. Dalam bab agama, semua majoriti jumhur para ulama dan juga 4 mazhab mengatakan bahawa isteri tidak wajib untuk mengurus rumah. Bawa bertenang. Bawa bertenang. Lelaki-lelaki semua dah macam ni. Bawa bertenang, relax dulu. Seronok lepas ni isteri dekat rumah kata, suami balik, bang, jumhur mengatakan Cik Dandan. Kita hafal tadi. Hari ini tiba-tiba ambil jumhur ulama kan. Izinkan Amir menyelesaikan dulu. Silakan. Namun demikian, perbincangan itu panjang juga. Antaranya dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata dalam bab mengemas rumah dari segi undang-undang, isteri tak wajib. Tapi dalam bab agama, isteri kena ada tanggungjawab mengemas rumah. Apa implikasi dia? Contoh, kalau suami tiba-tiba nak dakwa isteri di mahkamah syariah sebab tak urus rumah, tak boleh. Sebab dari segi undang-undang dia tak wajib. Tetapi dari segi tanggungjawab agama dia lah, dah suami kerja penat-penat kan. So tolonglah suami kemas rumah. Begitu juga isteri, dia tak boleh dakwa suami kenapa tak bayar bila I kemas rumah. Tak boleh juga sebab dari segi undang-undang dia tak wajib. Untuk menjaga rumah. Tapi dari segi agama dia ada tanggungjawab atas kesedaran sendiri. Dia memang tidak tertulis satu persatu, tetapi secara umumnya mazhab Syafi'i yang kita amalkan di Malaysia, memang isteri tidak wajib mengemas rumah. Habis tu yang kita duk dengar hari ni, kenapa isteri kena kemas rumah? Ada pandangan daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Yang tu kita sembang saat lagi lah. Kita dah aku seorang menjawab hari ini. Saya nak tanya kepada Amirul. Apa yang dikongsikan tu, Amirul setuju atau tidak? Amirul? Silakan. Takkan macam tu, panggil jauh-jauh. Tak kan setuju je. Setujulah pasal tak apa, tak payah tengok angin. Cakap je, Amirul. Suami isteri kena tolak ansur lah. Kan? Kadang-kadang bila Ain kerja, kita pun kena korbanlah masa apa semua kan. Bukan jenis
macam dulu masa kita single, kita nak enjoy, nak apa ni, kita ada tanggungjawab. Single. Itu kat rumah lah nanti. Ada masuk keluar dengan kawan, tinggalkan tanggungjawab lah. Okey, kasih orang lelaki bercakap. Okey, Mirul, semasa mula berkahwin lah kan, tadi kata single enjoy kan, betul ada dari isteri mungkin berbeza lah cara kehidupan kita. Tapi dah jadi seorang suami tu, dah duduk serumah, sebumbung, ada sebarang jangkaan ataupun harapan, expectation lah kepada seorang isteri macam, oh ini patut buat macam ni, macam tu dan sebagainya. Ada ke tak ada dan apa yang Mirul harapkan? Jarang rasanya tak perlu pun. Pasal apa, kalau kata Ain tak nak masak ke apa, kita order Grab. Sekarang Grab sekarang kan. Amirah boleh masak. Kan? Saya boleh masak. Boleh nak. Tapi setiap kali tanya saya nak, tak payahlah bungkus je lah. Kita berdua je kat rumah kan. Nampak macam dia nak meringankan beban kadang nak lain. masak membazir semua kan. So yang penting dua-dua. Masak membazir tak pernah dengar tak orang kata? Okey, Masak membazir. saya ringkaskan. Cuci baju, rumah dipastikan kemas, siapa buat kat rumah? Sama-sama lah. Sama-sama lah. Flying Bagus busy dia hafal hebat. skrip, Dah brief dalam kereta. Dah brief. Okey. Tadi apa yang dikongsikan tadi tu kita nampak kalau tadi dari segi budayanya kita fahamlah kan nenek-nenek mak-mak kita dulu diorang tak bekerja, suami yang pergi bekerja. Macam tak adil lah suami balik penat-penat kalau kita ikutkan yang suami memang tanggungjawab untuk kemas dan sebagainya, tak adil. Jadi budaya tu dah turun sampai sekarang ini. Untuk Ain sendiri kan, untuk mak Ain ada tak macam kena jaga makan suami, kemas rumah, ini ada tak diterapkan benda-benda tu? Okey, benda yang pasal kemas rumah semua yelah kalau kita cakap pasal mak-mak kita kan, ada segelintir yang tengok macam mak-mak orang memang expect wanita untuk buat semua. Benda tu common kita dengar kat rumah, yang cuci baju, kemas, semua macam memang kerja isteri. Tetapi alhamdulillah Ain dapat mak mentua yang senang sangat-sangat. Kadang-kadang macam dulu mula kahwin, mungkinlah kan kita pun takut suami kita ada expectation kan. Oh, suami kat sini. Oh, baru nak cakap ngata. So macam suami pun kita takutlah ada expectation. Tapi macam mak mentua yang awal dah beritahu dah, Mirul kalau nak makan ke apa, kalau setakat 2 orang bungkus je, tak payah nak susah masak. Mak mentua yang cakap dekat Ain, tak payah masak, bungkus je. So Ain dengar green light kita awak. Kan awak kata kalau kita dua-dua bungkus. Oh, green light. Sebaik mak macam mak teringin nak makan masakan Ain. Pening. Kalau macam tu macam mana pula? Alhamdulillah mak Ain pernah cakap, sayang, mak awak teringin nak masak tu, jom kita masak. Sama-sama lah. Sama-sama. Okay. Tapi banyak dia lah. Ain macam, ada apa-apa nak tolong kan? Tak payahlah yang di depan lah. Buat sibuk je. Buat sibuk je. Sibuk Habis kalau kat rumah Fatin macam mana Fatin? Fatin macam mana Fatin? Betul. Lain kita nak tahu juga. Saya lain ke kan? Macam mana kalau mak mentua? Saya lebih kurang je. Saya kalau sebab dia membesar ni lain-lain negeri. Dia gagap betul Dia macam lain-lain luar kan negeri. je, So, wow, nampak kata ancam di sini Dia macam ni. Kalau macam saya pernah lah video call dengan mak mertua saya sebab anak dia nak makan masakan tu masa PKP. Video call sambil saya ni, saya cubalah. Dan alhamdulillah tak adalah keracunan ke apa. Okey, alhamdulillah. Hiduplah suaminya, hidup dan survive lah. Alhamdulillah. Okey. Tapi itu kita balik pada Aminah. Okey, Amin tadi nak menyudahkan satu fakta lagi kan. Tapi kita nak tanya juga. Macam kita katalah, perkara ni tidak tertulis tetapi dia seolah-olah turun-temurun faham-faham sendiri. Betul tak Aminah? Betul saya kata tadi, isu ni kita kena lihat dari sudut adat, dari sudut undang-undang dan dari sudut agama. Okey, apa kata Ibn Taymiyah dalam bab ni? Dia kata dia sebut yajibu ala mar'ati li zawjiha khidmatu bil ma'ruf bimithliha wa mithlih. Maksudnya wajib ke atas seorang isteri berkhidmat kepada suaminya bil ma'ruf dengan sebaik yang mungkin dan bimithliha wa mithlih dengan cara pada kadar kemampuan dia dan juga menyesuaikan pada standard suami dia. Kalau suami dia jenis memang suka makan bersila atas lantai, maka isteri dia berkhidmat pada suami dia pada kadar tersebut. Tapi kalau suami tu jenis memang sejak dulu lagi masa sebelum kahwin dah biasa makan kat meja, dihidang, maka isteri dia berkhidmat seperti mana standard suami tersebut pada kadar kemampuan. Kerana apa? Ada beberapa sebab. Dalam Sahih Bukhari ada satu hadis pernah Fatimah dia penat uli tepung. Dia mengadu kat Sayyidina Ali suami dia. Ali kata pergi minta kat Rasulullah khadam. Sebab zaman tu hamba tu diharuskan dalam agama masa tu.
Sebab bila perang kan dia ada pertawanan perang, so dia jadikan sebagai hamba. Tapi bila Fatimah jumpa Nabi, Nabi kata apa? Nabi kata tak payah. Tak payah ada penentu. Bahkan Nabi ajar kepada Fatimah zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali sebelum tidur. Mudah-mudahan pagi esok ada kekuatan. Okey, hadis ni para ulama bincang. Kenapa Nabi tak bagi? Pertama, ini tandanya Fatimah kena berkhidmatlah untuk Ali. Tak bolehlah kata penat. Bahkan Nabi ajar lagi cara untuk mengatasi penat. Zikir tadi. Kekuatan rohani. Supaya terubatlah kepenatan tu. Walau bagaimanapun, suami janganlah guna hujah ni untuk menjadikan isteri hamba abdi. Ini yang saya takut. Ini yang kita kena ada penegasan. Marah betul. Sebab ada hadis kan Aisyah pernah ditanya, apa Nabi buat kat rumah? Menariknya, Aisyah kata apa? Nabi duduk kat rumah kalau dengan isteri macam biasa, dia layan isteri. Yang kedua, Nabi akan membaiki kasutnya, menjahit bajunya dan juga mengambil air daripada telaga. Maknanya Nabi pun buat kerja rumah. Tu bendanya. Sekian, terima kasih. Maksudnya. Maksudnya apa tu? Dulu. Tak adalah, saya cuma nak cakap dengan Ain ni. Ingat apa? Subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa kali? 33 kali. 33 kali. Okey. Tak apa, nanti maksudnya tu kejap lagi. Apa kata kita lihat terlebih dahulu pendapat orang ramai tentang topik kita hari ini yang cukup menarik. Kita dengarkan. Kita dengarkan. Sebenarnya istilah tidak ada hanya pada isteri, tidak ada pada suami. Maksudnya kena sama-sama. Lagilah saya ni seorang yang berkerjaya. Jadi macam kalau saya keluar bekerja, kalau dia ada di rumah, dia akan take over. Masak, sidai kain kan, mengurus anak. Jadi bila saya dah balik, saya pula ambil take over. Jadi maksudnya kita saling memerlukan di antara satu sama lain. Bibi tak adalah kalau ada bibi. Kalau tak ada bibi, buat sendirilah, sama-sama lah kan. Kalau suami tengah bekerja, isteri buat. Kalau isteri sibuk bekerja, suami bantulah apa yang boleh. Senin sampai Jumaat saya busy dengan anak-anak, so kerja-kerja rumah memang banyak saya buat lah. Rumah saya banyak masuk office je dekat Senin sampai Jumaat tu. Sebenarnya kalau ikutkan husband and wife kot, kena sama-sama. Kalau saya tak pernah letakkan, kita tak pernah berbincang waktu, tapi apa yang nampak depan mata buat je. Macam tu. Dalam rumah ni sebenarnya tanggungjawab kepada suami. Walaupun suami bekerja di nafkah apa semua, tapi di rumah isteri ni office dia 24 jam. Tak ada masa rehat. Rehat je masa tidur. Jadi kita ada kelapangan tu dengan kelah tangan. Jadi kita buatlah kerja rumah semacam basuh pinggan, sidai kain. Why not kalau kita ada kerjasama, pagi tu kita boleh buat sarapan sikit. Dia dah pergi, kita pergi kerja lewat pukul 10. Kita dah boleh, sepatutnya kita bolehlah jemur kain kan, masaklah apa-apa yang ringkas untuk makan tengah hari. Dia balik dah ada masakan, dah kemas, dah basuh pinggan. Rasa kalau dia balik pun dah seronok kan. Jadi itulah namanya bagi saya satu kerjasama. Itu dia pendapat orang ramai, ada daripada para suami dan juga isteri juga berkenaan dengan topik kita hari ini. Tadi saya nak cakap maksudnya di sini, apa yang Amin kongsikan tadi tu, kalau isteri memanglah boleh buat kerja rumah, suami pun boleh juga membantu, tetapi kita tak boleh nak expect macam suami basuh baju, nak lipat baju, lipat betul-betul yang macam isteri buat. Tak. Ingat tadi Amin kata tadi mengikut kepada standard dan kemampuan. Dia balance dan kemampuan. Okey, saya suka benda tu. Okey, kita nak tanya pada Mirul sendiri lah. Okey, Mirul. Mirul, awak sendiri ke gosok baju? Tiba aku pula yang tanya. Boleh. Mak, macam salah je tanya soalan tu. Okey, tak apa. Saya nak tanya ringkas dulu. Kita warm up Amirul. Kalau macam Ain selalu buat apa? Hikmatnya untuk Amirul. Jujur je yang tak apa. Banyak tau hikmat. Aku standby lagi je. Cucikan baju? Basuh baju? Tak juga kan. Antaranya? Saya nak Ain bekerja. Tak nak dia duduk rumah. Jadi macam tak bercampur orang, tinggalkan kerja dia. So saya nak dia kerja. So kalau katalah benda yang dia tak mampu buat, balik rumah penat. Saya kompensate lah. Saya pula tolong dia apa semua kan. Kalau katalah dia tak nak masak ke, ataupun saya pun tak nak masak ke, sama-sama lah. Kita sehaluan. Tak boleh rasa macam bini tu ada satu position pula dekat rumah. Dia dah ada dia macam checklist dia. Awak kena buat begini sekian. Tapi Mirul ni bagus lah. Dulu kan mula Ain bersalin dan Suraya puji dia. Puji kita puji balik. Okey, silakan. Okey, tapi memula time Ain bersalin dulu kan. Kita kan macam busy, penat. So kerja rumah
selalu dia yang tukang basuh baju lah. Basuh baju, masak ke, kalau tiba-tiba Ain teringin akan, memang dia. So kadang-kadang Ain rasa position kat rumah tu akan tukar juga. Sebab Mirul ni suka masak tau. So cuma Ain lah yang tak makan sangat kan. So kadang-kadang dia jadi tak nak masak sebab sayang tak nak makan pun. So dia jadi kurang masak lah. So sebenarnya macam Ain punya, kalau kita cakap pasal rumah tangga kita orang lah, sebenarnya kadang-kadang rasa position tu banyak Kak Mirul je ambil. Oh okey. Tak Mungkin kerana career yang berbeza. Membesar tu macam tu. Saya bapak Mirul pun sama juga macam tu juga. So dia memang suka masak. Kita orang keluarga memang suka masak. So kadang nakkan macam tu lah, nakkan standard tu. Kadang baik kita buat sendiri je. Mak dia jadi tak mampu capai Ain pun suka. Cuma kadang dia diet apa semua ke. So masak tu tak penting lah. Okey, ini namanya macam saling melengkapi lah. Kalau awak Kak Ain dah penat, awak macam mana masak? Awak, saya malah cakap. Saya cakap, kena tanya isteri saya sendirilah. Senang nampak? Tapi kadang-kadang kita faham. Saya ambil perkara balik. Isteri saya tidak bekerja. Tetapi walaupun kadang-kadang kita suami ataupun masyarakat melihat, sebenarnya antara tugas yang paling sukar, saya harap lelaki juga, saya percaya setuju. Sebenarnya nak jaga anak. Betul. 24 jam setuju, itu sebenarnya dia bukan jangkaan, tetapi fitrahnya begitu. Tetapi kadang-kadang memang kekuatan itu lebih kepada wanita, lebih kepada ibu. Dan bukan kata saya kata nak menyelewai wanita, tapi mereka kini bekerja pula membantu suami. Sebab tu saya kira sebenarnya dah kena saling bertoleransi, saling berkomunikasi dalam hal-hal kerja rumah ni. Betul. Melihat kepada isteri yang selalu membantu, suami pun rasa semangat nak pergi kerja cari duit kan. Okey, saya nak tanya Ain dengan Amirul kepakaran di rumah. Tanya ke nak marah tu? Okey, saya nak tanya macam cikgu Cikgu. Kalau Amirul masak, Ain punya kepakaran kat rumah apa? Lipat kain ke? Okey, Ain selalu, sebenarnya kalau kita apa-apa pun lah kat rumah ke, kalau kita keluar ke, Mirul akan bagi Ain fokus 100% jaga anak. Oh, senangnya. So macam angkat barang semua. Semua dia betul lah, saling transfer lah. So sebab dia tak nak Ain fokus kat benda lain. So kalau kat rumah pun dia akan buat semua kerja, Ain akan jaga anak. Dia memang bagi Ain fokus. Masak ke untuk anak ke, semua dia. Saya energi Ain dah memang habis kat anak. Betul lah sebenarnya abang. Jaga anak ni memang sebenarnya energi tu nampak macam senang jaga anak, tapi bila kita ada anak jaga tu, ya Allah, penat sebenarnya. So memang Amirul akan fokuskan Ain untuk jaga anak Ain je. Anak Ain macam bukan anak kita. Anak sama-sama lah. Okey, apa yang dikongsikan Ain ni kan, Amin, boleh tak kalau kita kongsikan juga dengan penonton yang mana dah tak ada, bukanlah tak relevan, masih ada lagi mak-mak kita ataupun ada antara yang kena menekankan, kadang-kadang nak hidang salah pinggan pun kena marah juga dengan suami kan, macam salah dia punya etika semua tu kan. Bagaimana pula kalau ada suami yang perfectionist, nak kena ikut cara dia membesar dan sebagainya? Sebenarnya ada lagi tau sebenarnya. Memang betul. Sebab saya ingat kalau kita tengok drama-drama Melayu dulu pun, kerja ayah duduk rumah baca surat khabar. Mak datang hidayah kopi. Anak nak lalu pun, seriau. Bunyi tapak kasut, silap pula kena tali pinggang. Maknanya dari sudut positif dia nak tunjuk ayah seorang raja lah. Perlu dihormati, sudut positif. Tapi apabila kuasa tu diberi terlalu besar, dibimbangi, lama-lama kuasa tu disalahguna. Maka isteri jadi hamba, anak pula jadi terlalu takut sampai dia tidak bersahabat dengan ayah kan. Maka perlunya seorang suami ni dia menjadi seorang sahabat kepada isteri, sahabat kepada anak-anak, dan juga menjadi pembantu. Saya tak adalah nak sebab nak pergi contoh jauh-jauh payah, kita buat contoh sendiri. Anak saya, Kristina contohnya, sekarang dah umur 14. Sejak daripada lepas pantang, saya jaga dia. Saya tidurkan dia sebab kerja sendiri kan. And then bagi susu. Dan hasilnya kami rapat sampai sekarang. Hikmah dia. Dan anak-anak saya daripada dia tadika sampai sekarang tingkatan 2, seorang lagi darjah 5. Saya secara konsisten hantar, ialah kita gilir lah kan, mak dengan ayah kan. Ada hari saya hantar dah ambil anak sekolah. Macam sekejap lagi ni, saya pergi ambil anak sekolah. Sebab bagi saya itu adalah waktu yang sangat berkualiti dengan anak-anak. Boleh bersembang. So, kita bukan bulat-bulat serah pada isteri. Sebab dia pun bekerja. Kita pun bekerja. Kan? Dan alangkah tidak adilnya, dia bekerja, kita bekerja. Balik rumah, dia sama kerja, kita relax main game. Jam lah. Itulah dia. Mungkin lainlah kalau yang memang duduk di rumah saja, mungkin berbeza sedikit. So, kita kena ada keseimbangan dan toleransi dan bertimbang rasa. Jangan pentingkan diri sendiri. Okey, kalau kita lihat hal jodoh, hal perkahwinan, kadang-kadang kita bila kita berkahwin, cinta tu lain. Bila dah kahwin, dia semua tu lain tau. Tapi
macam kita kata, ada situasinya faham-faham sendiri. Ada dah masuk rumah baru deal. Ada juga kan baru deal. Okey, sebelum kahwin tu agaknya macam mana berdua ni nak fahaman. Bila kita dah duduk serumah nanti keadaannya begini. Awak kena buat ni, kena buat, ataupun sebenarnya macam ni Miro. Miro dah tersenyum, mesti ada ceritanya ni. Cerita dulu, jangan risau. Cerita aku risau dah sebelah ni. Biasalah bila... Jangan start dengan biasalah. Biasalah. Ada manifesto ke? Okey. Tak biasalah Mirul. Okey. Dah kahwin tu baru masing-masing tunjukkanlah masing-masing punya true colour apa semua kan. Tapi kita kena sentiasa ingat kan. First reason kita kahwin tu sebab apa? Pasal kita sayang, kasih sayang antara satu sama lain kan. So kekurangan kelebihan tu kita kena terima lah kan. Tak semua orang perfect. Jadi apa yang senyum tu kenapa tu sebenarnya? Apa yang ada kekurangan yang ada kongsikan ke? Bukan katalog lain dapat lain. Bukan Sama. Ingat katalog lain dapat lain. COD Ain, COD. Okey, kita nak kongsikan daripada komen-komen penonton kita. Terima kasih banyak-banyak. Daripada Putri Aurel. Assalamualaikum. Suami saya rajin bantu kemas rumah, angkat barang. Suami saya tidak berkira untuk tolong. Saya akan buat kerja yang ringan je. Ni geng Ain ni. Kerja rumah ni suami dan isteri perlu buat, baru rumah tangga bahagia. Betul, setuju sangat. Dan juga kita ada lagi. Ini dari Halijah. Terima kasih Puan Halijah. Salam Jumaat WCR TV3, tanggungjawab bersama, terutama kalau dua-dua bekerja. Saya ada 3 anak lelaki yang dilatih buat kerja rumah sebelum kahwin. Macam saya. Lepas berkahwin lagi rajin hingga menantu-menantu kagum dan terpegun. Tak salahkan sharing is caring. Saya suka komen ni. Walaupun dia macam awak dan juga saya kira ramai suami-suami di luar sana. Awak nak kata kan. Tapi ini sebenarnya perlu kan, Amin, kan? Dari rumah kita dah didik sebelum kita kahwin. Tidaklah macam bila dekat rumah, masa kecil pun bukan dia yang buat kerja, mak dia yang buat kerja. Tapi dah kahwin, isteri pula. Jadi dia tak ada buat apa-apa. Saya kena bagi tribute lah kepada mak saya. Sebab sejak kecil lagi dia ajar saya cuci pinggan, dia ajar saya basuh baju sendiri, dia ajar saya jemur kain, even dia ajar saya lipat baju. Cumanya kesan dia saya jadi terlalu perfectionist bila lipat baju. Bila saya lipat baju tu dia kena sama. Kadang-kadang letak baris kan, sama kan. Itu hasil didikan mak saya lah. Yang menyebabkan tabiat tu terlekat sampai sekarang. Even baju saya pun sampai sekarang saya tajam tu nampak lengan. Dan takkan sah baju saya kalau ketajaman ini tidak boleh membelah temikai contohnya. Amin gosok sendiri. Gosok sendiri. Nak sebut hasil daripada didikan mak ayah, kan mak saya khususnya, maka benda tu terbawa-bawa sampai sekarang. Dan berbalik pada isu membantu isteri di rumah ni, dia ginilah. Kalau kita tak boleh tolong sekalipun, paling tidak jangan kita menyusahkan. Contoh kan. Contoh kain pelekat, kau dah tukar, kau tinggal situ. Paling kurang ambillah simpan paling tidak letak tempat elok kalau kau tak tolong basuh pun kan, macam pinggan kan kita tak basuh untuk semua, paling kuranglah kau basuh pinggan kau sendiri, paling kuranglah kan. Apa lagi bila mandi kan, ubat gigi kan, dah lepas gigi, tutuplah penutupnya. Letak balik, jangan letak dalam sink tu. Air tu tutuplah, jangan biar terbuka. At least kalau tak boleh tolong, jangan menyusahkan. Ini macam dah nak rumus kan? Tapi dia punya yes. Okey. Di penghujung perbincangan kita senyum panjang. Betul. Ain, mungkin kita boleh kongsikan juga dengan pasangan-pasangan yang berumah tangga di luar sana tentang yang mungkin masih lagi tak sedarlah tentang, bukanlah tanggungjawab tetapi beban komitmen masing-masing. Jadi kita perlukan komunikasi, kita perlukan teamwork sebenarnya dalam rumah tangga dalam hal kerja rumah ni. Okey, untuk Ain sendiri, kita orang tak adalah lama sangat berkahwin. Tapi Ain rasa kalau kita cakap pasal rumah tangga ni, teamwork sangat penting. Bukan setakat buat kerja rumah. Semua benda dari segala aspek pun teamwork sangat penting. Kalau kita ada argument ke apa, benda nak settle sebenarnya dengan teamwork. So setiap kali mungkin ada kat luar sana rumah tangga yang macam suami pun tak tahu yang isteri tu penat. So Ain rasa tak salah kalau isteri penat ke, kita jenis yang terbuka sikit, luahkan perasaan,
sebab lagi pun kita luahkan isteri dekat suami kita kan. Yalah. So dan kepada suami juga kat luar sana, suami luar sana. Masih tak apa. Luar sana tu kalau nampak isteri tu dah penat, I rasa suami sebenarnya dia kena tahu tau gerak-gerik isteri dia, cara isteri dia. Mungkin dah kena belajar lah kot. Kalau rasa macam isteri tu dapat penat tu, try lah tolong ke apa. Hantar pergi massage ke apa ke. Hantar massage juga pakai. Dah sebut tu. Itu I rasa lah kena saling bertimbang rasa juga. Okey, Amirul mungkin sedikit daripada Amirul. Semua yang dia cakap. Jadilah seperti saya. Redha je. Saya senang je lah. Rasanya kalau tak nak bini saya rap kat rumah sepanjang hari. So buat je lah terus. Tak nak bini saya apa? Rap. Rap bebek. Bebek. Kebahagiaan isteri adalah kebahagiaan saya kan. Okey, Amin, sebagai rumusannya mungkin ada lagi mereka di luar sana yang masih lagi terlanggar tentang hal ini. Apa ringkasnya nasihat kepada mereka? Ada hadis Nabi sebut kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan kita bertanggungjawab di atas kepemimpinan kita. Hadis itu panjang. Dia sampai satu tahap Nabi kata dan lelaki itu adalah pemimpin kepada ahli-ahli rumahnya. Dan hadis itu tambah lagi wal mar'ati ra'iyah, dan isteri juga adalah pemimpin. Dia bertanggungjawab kepada ahli-ahli dalam rumahnya dan juga harta suaminya. Dan dia bertanggungjawab ke atas kepemimpinannya. Maknanya jadi leader ni bukan hanya kepada lelaki tapi juga kepada wanita. Dan Barat selalu kata Islam ni menindas wanita. Kalau dia tengok kitab-kitab hadis, dia akan tengok bagaimana Nabi memulakan wanita umpama puteri gunung ledah. Masya-Allah. Dengar tu wahai wanita-wanita di luar sana. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada kesemuanya termasuk Amin, tetapi sebelum kita nak menutup Amin, kita nak beri ruang kepada pasangan romantis dua ni. Ada game nampaknya. Berdua ni kita ada sedikit permainan. Aduh. Sebab Amirul senyum-senyum je kita tengok kita ada Ain, kita ada Amirul. Ain, Amirul. Jadi seorang akan dapat satu. Ambil seorang satulah. Okey. Kami akan bagi bertanya dengan soalan dengan pantas. Saya mulakan dengan soalan pertama. Saya jadi tukang kira markah. Okey, baik. Panjang soalannya. Nombor 1. Kalau anak bangun menangis sama ada nak susu atau apa je, pokok pangkalnya bangun tengah malam, siapa akan bangun dulu? 1, 2, 3. Okey. Alright. Soalan yang kedua. Siapa yang rajin basuh pinggan? Tak nak tengok. Dia jawapan pertama kita ambil. Tak boleh tiru. Soalan nombor 3. Okey, ready Siapa akan kemas katil lepas bangun dari tidur? Ain, banyak sangat ni. Dah dua. Boleh tutup terus tak muka ni edit ke tutup kat Soalan terus. 4. Okey, soalan 4. Ini dah tahu jawapan. Siapa paling rajin masak? 3, 1. 5. Hal-hal basuh baju siapa selalunya buat? Ain, apa suruh Amirul ni? Korang saja tak boleh bias Tanya soalan yang memang Amirul buat. Okey, awak satu. Soalan bonus. Okey. Kalau selalu, ini cerita pasal bungkus ni, siapa yang tentukan menu bungkus tu? Nampak tak? Nampak tak? 4-2. Okey, last. Menang kan? Okey, dah berapa? 4-2. Ain, minta maaf Itulah. Soalan ni soalan bias. Tapi tak apa, dia akan berbalik kepada apa yang Amirul kata tadi. Baguslah, main Amirul baguslah. Awak kena bersyukur, Ain. Dia memahami seorang isteri yang juga bekerja dan berkarier. Kita akan tambah soalan kalau si Ain menang ni. Itu dah tambah lagi, tolonglah. Seperti siapa yang make up paling pandai ke? Make up paling lama. Siapa yang bersiap paling lama sekarang? Adalah markah. Tolonglah kira. Ada 8-3. Okey, ini kita gurau-gurau je lah. Siapa yang rimas kalau siapa-siapa buat TikTok? Ada lagi soalan ni. Salah, rimas. Okey, baik. Kita bergurau-gurau di hari Jumaat untuk hikayat perkahwinan ini. Terima kasih sekali kepada tetamu-tetamu kita. Amin, Mirul dan juga Ain. Saya pasti walaupun dalam keadaan bergelak ketawa, apa juga Amin kongsi tadi penuh pengisian dan juga menjadi teladan kepada kita lah untuk menjadi pasangan yang berumah tangga yang lebih memahami dan juga bertoleransi. Saya suka ayat toleransi itu memang sangat sempurna kalau dalam sesebuah rumah tangga lah. Betul. Secara tak langsung anak-anak pun boleh dapat orang kata vibe positif itu. Baik, banyak lagi yang nak kami kongsikan selepas ini. Terima kasih kepada semua sekali lagi. Kita nak beristirahat seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini.
Masih lagi di Wanita hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan hari ini kita bersama di segmen Tajaan. Saya bersama sekali lagi bersama dengan Pegawai Pemasaran Jamu kita, Nur Atira Samsudin. Apa khabar Atira? Khabar baik. Apa khabar Fatin? Baik. Untuk Atira punya kondisi memang suami dia kena buat kerja rumah sekarang ini. Baik Atira, hari ini apa yang nak kita kongsikan? Okey, terima kasih banyak Fatin. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita hari ini ataupun Syahir yang tengah tengok Wanita hari ini dan anda merupakan pengguna kosmetik. Pastinya anda di rumah akan bila tengok Atira ni akan mula bandingkan apa beza jamu Jita dengan brand lain. Atau sebagai pengguna orang memang akan fikir macam tu. Sebenarnya bagi jamu Jita sendiri, anda perlu tahu kami ada keistimewaan kami tersendiri yang mana cukup terkenal dengan tagline kami seperti mana tagline kami iaitu produk berkualiti dengan harga mampu milik. Dan kenapa kami berani letak slogan sedemikian? Sebab anda perlu tahu jamu Jita jual produk semua bawah RM50. Memang harga murah dan walaupun produk bawah RM50, anda kena tahu bukan produk timbang kilo, bukan. Kita dikilangkan kilang bertaraf GMP, ada KKM, ada halal lagi. Malah produk kami diformulasi oleh pakar nutrisi, pakar pemakanan bertauliah serta keberkesanannya bukan rahsia lagi. Dah 11 tahun kat pasaran Fatin. Apa lagi yang nak ragu? Pastinya orang dah tahu produk ni dah memang stabil kat pasaran. Ada pengguna sendiri, ada peminat sendiri yang dah pakai, yang berkesan. Ramai juga yang kongsikan dengan kami. Seperti produk yang pertama kita bawakan hari ini iaitu White Pinky Plus. Anda melihat di kaca TV. Ini adalah produk yang kalau anda nak tahu berharga cuma RM39.90 saja dan produk ini sangat berkesan untuk rawat masalah kulit anda. Sebab ini adalah produk yang paling banyak menerima maklum balas positif dari pengguna. Ramai yang kongsikan dengan Atira selepas awal botol pertama amalkan. Ramai kongsikan tumit yang kering dulu yang mana pecah-pecah tu sekarang dah tak mereka. Kulit yang sunburn dah kembali pulih dan macam-macam lagi. Yang mana ada masalah kulit kusam, tanda kulit tak sekata, semuanya dah kembali pulih selepas menggunakan White Pinky Plus. Ada juga yang konsisten minum sampai 10 botol ya Fatin pun ada. Yang mana dulu jeragat tebal penuh kat muka, sekarang dah pudar dan nampak kulit bertambah sihat, bertambah baik. Orang kata apa dengan penggunaan produk White Pinky Plus. Dan pastinya semua ini takkan terjadi jika bukan kerana bahan-bahan dalam produk ini iaitu 20 bahan premium yang berkualiti yang antaranya buah-buahan antioksidan. Dan antara bahan yang kami pilih juga adalah vitamin C, ada coenzim Q10 dan juga ada tomato yang mana ini adalah bahan-bahan yang anda rasa yang mana pernah amalkan produk-produk kulit pasti tahu bahan-bahan sedemikian merupakan bahan-bahan yang cukup baik untuk bantu merawat masalah kulit anda, bantu atasi segala isu jerawat ataupun jeragat tanda kulit tak sekata, terutama sunburn. Malaysia ni negara yang panas, ramai yang ada masalah kulit yang sunburn akibat cuaca yang tidak menentu. Jadi ramai yang nakkan solusi untuk masalah kulit, boleh cuba White Pinky Plus ni, ramai yang dah amalkan. Dan alhamdulillah produk ni lelaki perempuan boleh pakai. Ya, itu perlu sedikit. Kita ada banyak lagi. Betul tu. Dan seterusnya bila dah bercakap tentang produk White Pinky Plus secara penjagaan secara dalaman, secara luaran Pearl White Cleanser. Sebenarnya ini bukan produk baru tetapi packaging baru yang nak share kepada anda. Sebab anda tahu dekat luar ramai yang gemar melakukan aktiviti tapi lengkap dan pakai makeup. Dan kadang-kadang bila pakai makeup tak jadi masalah, cuci makeup tu yang penting sebenarnya. Dan apa yang anda perasan, kadang-kadang bukan semua orang rajin nak cuci muka, nak buang makeup, nak cuci muka dan sebagainya. Jadi anda bawakan White Cleanser, nak tunjuk kepada anda ini adalah produk yang bersih secara mendalam. Dan kenapa ada cakap bersih secara mendalam? Sedikit demo yang saya nak share kepada anda. Dekat tangan Atira adalah eyeshadow warna hitam. So kita nak tunjuk kepada anda sebenarnya walaupun dia ada butiran scrub tapi dia butiran scrub yang halus. Dia ekstrak pearl, ekstrak mutiara yang bukan je bantu tanggalkan solidkan degil tapi sesuai sangat kalau anda yang kadang-kadang tu jarang nak mengamalkan scrub muka seminggu 2 kali. Sebenarnya penting ya, kadang-kadang sel kulit menebal adalah kerana kita tak scrub kulit. Jadi dia tanggalkan solidkan. Tanggalkan solidkan degil. Sebab tu saya cakap White Cleanser sesuai buat anda yang kadang-kadang tonyo-tonyo makeup tu leceh lah, nak cuci muka lagi, nak tanya makeup lagi, anda boleh pakai White Cleanser sebagai pencuci muka harian. Dan bila dah pakai White Cleanser, pakai pula toner. Orang kata apa, biar lengkap. Toner dan apa yang membeza White Toner dengan toner brand dekat luar? Dah tahu setengah toner menyebabkan kulit iritasi, menyebabkan kulit pengelupasan dengan harapan kulit bertambah putih, hilangkan jeragat, hilangkan tona kulit tak sekata dan sebagainya. Tetapi ada bahan terlarang. Untuk White Toner dari Jamu Jita, anda kena tahu kami tidak menggunakan bahan terlarang, hanya menggunakan ekstrak daripada glutathione. Ini adalah ejen pencerah kulit semula jadi yang anda tahu tidak membahayakan kulit dan bantu rawat masalah kulit kusam dan mencerahkan kulit anda. Dah pakai cleanser, toner, pakai pula serum. Pearl White Serum, ekstrak daripada aloe vera sebagai bahan utama dan juga glutathione untuk melengkapi kesemua bahan-bahan produk ini. Jadi kita bagi anda pakai Pearl White Serum. Dan apa yang istimewa Pearl White Serum, setengah orang yang ada kulit berminyak tak boleh pakai serum sembarangan. Takut kulit lagi jadi berminyak
minyak, nanti naik jerawat, naik iritasi, kadang-kadang tu jadi tak sesuai, tiba-tiba naik ruam dan sebagainya. Tapi dengan White Serum, produk ini tidak melekit langsung. Bila anda apply dekat kulit, dia akan terus meresap, dia tidak meninggalkan kesan minyak, malah dia bantu beri efek cooling sebab ada aloe vera. Dan dalam White Serum ni juga boleh bantu elakkan kulit-kulit kering sekitar hidung, bawah mata tu, bantu melembabkan kulit anda. Jadi seterusnya yang terakhir buat hari ini, collagen lipstick. Buat anda yang kadang-kadang tu nak pergi kedai Aceh depan rumah ke, nak pergi Giant ke, kadang-kadang malas lah nak pakai lipstick over kan, nak nampak look fresh-fresh je kan. Boleh pakai collagen lipstick ni, apply je dekat bibir. Dia warna dia tahan lama, warna dia macam light-light pink-pink je, sweet-sweet look sesuai. Dan apa yang penting, ini adalah produk yang mesra wuduk. Kadang-kadang setengah orang malas nak pakai lipstick sebab bila nak semayang susah nak cuci kan. Tapi collagen lipstick senang saja sebab dia memang mesra wuduk dan juga produk ni dia ikut warna darah kita. Bila kita pakai dia ikut warna ni lah, warna suhu badan kita. Jadi bagusnya collagen lipstick ni selain bantu merawat masalah bibir kering, bibir yang pecah-pecah, merekah pun boleh pakai collagen lipstick ni. Laki perempuan boleh pakai. Ya, di mana Atira mereka boleh dapatkan semua produk ini? Okey, bagus soalan tu. Macam mana nak dapatkan semua produk ni? Boleh terus dapatkan di kedai jamu ataupun hubungi nombor stokis yang tertera di kaca TV ataupun boleh dapatkan di kios kecantikan dan paling penting dapatkan belian secara online di www.jomba.my ataupun di shopee.com.my/jamujelita.my. Secara ringkasnya, White Pinky Plus RM39.90, White Cleanser RM19.90 saja, White Toner RM19.90, White Serum RM29.90, Collagen Lipstick RM26.90. Semua ni bawah RM50, sangat murah, sangat mampu milik. Boleh dapatkan sekarang kalau nak cuba. Ya, itu antara lengkap dengan perkongsian daripada produk Jamu Jelita. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak Atira atas perkongsian. Baik penonton, sebelum kita nak bersama dengan Farin dan juga tetamu seterus ini, kita nak kongsikan kompilasi TikTok. Jom kita saksikan. Begitu banyak cerita, ada suka, ada duka. Indahnya hatimu, lambun namamu membuat aku tenang atas jalan terang. Mudahnya caramu membuka pintu hati aku, kau bukakan semua nyata. Nak pergi sekolah, aku macam biasalah, siap-siap semua nak keluar rumah dengan kerja. Kali aku buka pintu bilik dia, ya Allah. Paksalah aku kemas kutip mainan mereka ni. Tadi aku tanya, dia kata dia kemas dah. Dia kata dia kemas dah, Mama. Aku rasa mungkin dia rasa dia kemas katil kot, tapi mainan mereka dia tak kutip. Azim. Hari-hari sapu macam ni, hari-hari sapu macam ni. Hai lelaki mana tak tahu tu jangan duk salah kat bini lah. Dalam kepala otak bini ni macam-macam dia nak fikir. Bukan dia nak fikir pasal hai rumah, lagi perut hampa apa dia nak fikir. Sagi anak balik sekolah pun nak masak apa tak tahu. Semua benda nak kena fikir. Tak kemas sekarang balik rumah aku semak perut. Jadi faham-faham lah nah kat luar sana tu. Mujur ruang tamu tadi, laki aku dah kemas. Nampak buat kerja di rumah tu rajin. Okey, baik. Kalau anda tadi bersama dengan Fatin dan kini saya bersama dengan dua orang tetamu. Ini adalah berita baik untuk anda yang terus mencari-cari ruang ataupun platform terbaik untuk anda mengiklankan bukan saja mungkin diri anda tetapi produk-produk anda dan jenama anda. Baik, saya bersama dengan Ashran Datuk Ghazi, bersama dengan saya Ketua Pegawai Eksekutif Datel Asia dan juga Razali Zain, Senior Perancang Strategik Ref Media Group. Terima kasih bersama kita hari ini. Terima kasih. Betul, saya dah kongsi kepada mereka. Ini berita baik untuk mereka semua. Betul. Okey. Baik. Mungkin kita nak mulakan dengan Razali terlebih dahulu. Awesome Ads 2022. Apakah ianya? Apakah tujuannya? So, Awesome Apps merupakan satu acara yang sangat istimewa. Khasnya kerjasama antara Ref Media Group, Datel Asia's Group dan juga MDEC Malaysia untuk mengkreatkan, memberi awareness kepada perusahaan bisnes SME, PKS tentang periklanan online. So selama ni mungkin diorang tak tahu sangat macam mana nak masuk semua, dan kita hari ini pada 3 November nanti kita akan mendedahkan macam mana nak buat periklanan online berpandukan data. So di Ref Media Group sendiri mempunyai 38 platform seperti SAYS, Sasmi, Bulan, Voket, Sirat Limau, My Metro, Berita Harian, banyak lagi, banyak ada. So dari situ kita akan create awareness kepada perusahaan-perusahaan kecil ni semua bagaimana diorang belum
iklankan secara online melalui rangkaian kandungan digital premium seperti Ref Media Group lah. Okey, baik, cukup menarik kerana ianya adalah perkenalan berdasarkan data. Ya, saya dengar satu PKS ataupun industri kecil ni. Kenapa itu yang menjadi tumpuan, Syarif? Well, sebenarnya Farid, bila kita sembang dengan ramai PKS di luar sana, right? Dari segi option yang diorang ada untuk buat pengiklanan sekarang ni adalah kebanyakannya di laman media sosial. Right? Dan bila kita bersembang dengan diorang, diorang akan selalu bertanya mana lagi. Dan diorang tahu jenama-jenama tadi yang Ras cerita tadi. Betul. Macam you cakap juga. Popular, ni semua popular ni. Right? Tapi diorang punya kekangan ada 3 benda. Yang bila kita sembang dengan diorang, right? Nombor 1, bila dia tengok jenama besar ni, huish, mahal kot. Betul. Kan? Dia punya first tu kata, Aish, nampak macam best, rasa nak, tapi takut mahal. Right? Nombor 2, dia tak biasa lagi, so dia tak tahu dia punya ROI dia macam mana. Kan? Dia punya keberkesanan dia macam mana. Kan? Nombor 3, sebab tengok jenama besar pula, dia kata, aku kecil saja ni. So dia rasa seriau nak jumpa dengan siapa, nak sembang dengan siapa dan sebagainya. Aku nak tak telefon tiga-tiga. Betul. Siapa nak kita kan. So dia itu yang 3 kekangan. So bila kita anjurkan Awesome Ads 2022 ni, seperti yang Ras cakap tadi juga, kita nak cuba cerita dekat SME kat luar sana, kata 3-3 ni insya-Allah tak ada masalah. Tak kira lah jual sambal ke, jual apa tak ke, semua boleh. Jual hati perasaan pun boleh. Wow. Okey. So dia. Ini cukup menarik. Kenapa anda wajib sertai? Okey. Dan sekiranya mereka datang pada 3 bulan November di Mind Seri Kembangan ni, Ashan, apa yang mereka boleh dapat ataupun jangkakan? Well, nombor 1, of course, macam Ras cakap, kita akan berkongsi. Bagi ilmu lah. Right? Ilmu tu penting untuk nak kita mulakan apa-apa pun. Nombor 2, mereka akan dapat lihat contoh-contoh usahawan lain yang telah laksanakan pengiklanan di dalam platform Ref Media Group ni. Okey. Ya. Baik. Dan kita akan bagi contoh bagaimana penggunaan data tadi. Right? Jadi dia tak ada fikir-fikir siapa, apa. Kalau kita sembang dengan usahawan, tanya siapa you punya target customer? Oh, saya wanita semua orang. Kan? Sebab produk ni untuk wanita. Kata tak boleh lah. Kalau sangkap jarang tu besar sangat, dia punya keberkesanan kurang. Betul. So kita akan ajar semua tu, dan last kali kita akan tawarkan dia boleh beli package serendah RM800 tadi. Wow. Iklan serendah RM800. Serendah. Targeted marketing. Targeted. Okey. Baik, untuk Ras ni lah, ada tak sebarang success stories yang boleh dikongsikan? Banyak sebenarnya kalau nak berkongsi. Mungkin Ras boleh kongsi salah satunya tudung bawal. Tudung yang berasal, jenama yang berasal daripada Kelantan. Dia ada online platform dan dia juga ada kedai-kedai di Kelantan dan seluruh Malaysia lah. So sebelum bawal tudung ni buat ads, dia punya keuntungan lebih kurang dalam 7,000-7,000 sebulan. Tapi lepas 2 minggu dia buat ads, dia ada buat 2 jenis ads, awareness, dia nak awareness dan performance, nak tahu sebab jenis-jenis ads yang ada lah. Dia punya keuntungan naik sampai RM10,000 dalam masa 2 minggu sahaja. Wow. Okey, 2 minggu saja 2 minggu sahaja. So dia ada lagi brand-brand lain seperti Crowd Factor yang buat macam the first world crowdfunding reality show. Dia orang nak mengajak orang untuk tengok show tu, dan alhamdulillah kita ada buat banner ads semua dekat platform-platform Ref Media Group, dan kita dapat 54,000 tontonan view secara live. Okey. Dan kapan juga KidoCare tu, pendaftaran mereka ni naik 2 kali ganda. Naik 2 kali ganda dan sebagainya. Dengan orang kata kos yang berbaloi lah sebenarnya. Betul. Dengan impact yang diberikan. Okey, mungkin ramai dah mendengar kita, ramai tanya, nanti nak datang acara 3 bulan November ni, Awesome Ads ni percuma ke? Ataupun apa yang mereka perlukan? Kena daftar ke ataupun just walk in atau bagaimana? Nombor 1, memang nawai itu dia percuma sebab kita nak pastikan usahawan ada option untuk buat pengiklanan. Dia tidak terbatas dari segi option dia. Percuma, dan apa SME kat luar sana perlu buat adalah pergi ke laman web awesomeads.my. Right? Daftar, dan jangan lupa pakai voucher code REFAWESOME. Ya. Untuk dapatkan hadiah bernilai RM750. Wah, dan jangan lupa gunakan kod voucher REFAWESOME tadi tu. REFAWESOME. Konsepnya perkongsian maklumat dan juga datang balik
dengan tak tangan kosong lah. Ya. Sebab tujuan utama kami mengadakan event ini adalah untuk berkongsi pengetahuan maklumat untuk para PKS dan SME di luar sana. Bagaimana untuk periklanan online berdasarkan data, dan tema kita juga apa? ROI meletup dengan data, bro. Ya. Meletup. Okey. Banyak kata kunci yang kita dapatkan bagi para usahawan yang mungkin anda baru tahu dan perlu tahu. Saya kira anda perlu lebih lanjut untuk bersama dengan mereka. Okey, baik, kata-kata penutup mungkin daripada Ras ataupun Ashran untuk mengapa mereka perlu datang pada 13 November ini. Silakan. Okey. Semua PKS kat luar sana perlu datang kerana kita tahu you all want to take action, right? Datang ke Awesome Ad so that you take awesome action dan dapat awesome sale, insyaAllah. Wow, okey. Meletup. Terima kasih sekali lagi kepada Razali dan juga Ashran kerana bersama kita pada hari ini, dan ini satu berita baik untuk para usahawan PKS di luar sana. Baik, masih ada lagi yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda. Pastikan anda terus bersama dengan Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini, dan pastinya hari ini cukup ceria. Hari Jumaat kita bawakan dan kami harapkan segala perkongsian hari ini dapat memberi sedikit semangat untuk para isteri di luar sana untuk jadi lebih baik. Okey, rumusan saya mudah saja. Jadi lelaki kita ringan-ringankan tulang kita cuba memahami para isteri kita, ringankan beban mereka, terutamanya mereka yang bekerja, menjaga anak. Dan kemudian bagi para isteri, jangan lupa juga kalau suami itu dah banyak membantu, ucapkanlah terima kasih, hargailah mereka. Magic words. Terima kasih je, senang. Sedap hati suami dengar. Dan kita tak nak ketinggalan juga untuk bacakan satu komen ini daripada penonton kita. Terima kasih Ayu Ruslan. Saya pula lagi suka semua settle sendiri. Suami jenis suka memasak. Dia akan masak bila time dia ada dekat rumah. Tapi saya lebih suka urusan rumah harian sendiri. Sebab rimas kalau ada orang lain bantu. Sebab kadang-kadang bantuan tu buat kita punya kerja jadi lambat. Saya boleh sedikit bersetuju dengan anda. Biasalah wanita kan, kita ada cara kita mengemas. Lelaki kadang-kadang tak mengikut standard lah. Orang kata macam tu lah. Tak mengikut standard. Faham sendirilah. Tapi mungkin jugalah seringkasnya kita kata faham sendiri itu memang benar. Tetapi saya kira tidak salah juga sebenarnya suami isteri saling berkomunikasi, membahagikan tugas dan sebagainya. Okey, selesai sudah untuk hari Jumaat ini. Kami akan kembali hujung minggu esok dengan satu topik yang santai. Saya nak ajak awak lah. Apa tu? Jom mengopi. Mengopi Saya suka minum kopi kosong tak ada gula. Panas-panas itu kegemaran saya. Apa kata kita jumpa esok untuk pelbagai kopi dari Sugi dan juga Uyaina. Jom mengopi esok. Kita tinggalkan anda di sini. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tak